إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini bagi menyambung kuliah kita berkenaan dengan ijtanibus sab'al mubiqat, iaitu Nabi SAW menyebut peliharalah 7 perkara yang membinasakan kamu, dan 7 perkara itu disebut sebagai dosa besar sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan kamu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hunna?" Apakah dia ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama, syirik pada Allah. Saya telah huraikan panjang lebar berkenaan dengan syirik ini. Dan kalau tengok dalam live kemarin, saya telah sebut di Masjid Padang Melangi huraian berkenaan dengan syirik yang kita ambil daripada satu risalah, kitab nama Risalatul Tauhid, karangan cucunda kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Muhammad Ismail Ad-Dahlawi. Jadi di situ terang apa benda yang disebutkan sebagai syirik. Baik, pada malam ini kita sebut berkenaan dengan perkara yang kedua yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas daripada syirik pada Allah Taala, dia sebut perkara yang kedua yang membinasakan ataupun dosa yang besar, iaitu as-sihr, sihir. Baik, oleh kerana ada 7 perkara, maka kuliah kita ni boleh jadi 7 siri. Nah, boleh jadilah. Kalau malam ni kita boleh baca 2, kita baca 2. Baik. Berkenaan dengan sihir ini, saya rujuk satu tulisan daripada seorang ulama sunnah yang ada lagi sekarang ni, nama Dr. Wahid Abdul Salam Al-Bali. Kitab dia, tulisan dia nama As-Sarimul Battar. Sarimul Battar amatlah famous di kalangan orang yang
mengamalkan ruqyah yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ini terjemahan dia. Sihir dan guna-guna. Tuan boleh cari di kedai. Dengan saya pun tak tahulah ada, saya tengok balik. Saya bukan jual kitab ni. Ni cuma saya sebut pada tuan-tuan boleh beli. Saya rasa dia Seriak tu ada. Kedai baru tu, kedai sahabat kita. Ni kitab dia. Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali. Dalam bahasa Indon, tapi taklah Indon sangat lah. Taklah bahasa Indon sangat tu, taklah, tapi boleh baca lah. Dalam ni dia sebut segala perkara berkenaan dengan sihir, berkenaan dengan ruqyah. Yang pertamanya, sihir dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Definisi sihir, pembahagian sihir, bagaimana tukang sihir menghadirkan jin, hukum sihir dalam syariat Islam, bagaimana nak menghapuskan sihir, bagaimana penyembuh terhadap suami yang tidak dapat mencampuri isterinya, dan bagaimana pengobatan penyakit al-ain berdasar kepada dalil-dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat pengamatan saya dalam buku ni tidak ada benda yang mengarutnya. Nak banding dengan buku-buku tulisan orang-orang kita, kadang-kadang ada benda yang mengarut, ayat-ayat yang tidak patut digunakan. Digunakan dalam masalah nak berubat yang kononnya kawan tu kena sihir ataupun sebagainya. Baik. Sihir itu sendiri, mengamalkan sihir, syirik pada Allah, tak boleh. Berdosa besar. Belajar berkenaan dengan sihir, ulama berkhilaf pendapat. Ada yang mengatakan haram belajar sihir. Ada yang mengatakan boleh tapi dengan bersyarat. Boleh dengan bersyarat. Syaratnya setelah belajar semua ilmu berkenaan dengan syariat ini. Belajar sihir dengan maksud bukan untuk menyihir, tapi belajar sihir untuk tahu macam mana kaedah orang boleh sihir dan bagaimana pengobatan kepada sihir tersebut. Saya tak adalah pengalaman sangat pasal benda-benda begini ni. Datuk Mufti lagi berpengalaman masalah ni. Dan dia pun ada ilmu juga berkenaan dengan sihir-sihir. Tuan-tuan boleh rujuk pada dia lah. Tapi sekadar berkongsi maklumat dan pendapat macam mana kita kadang-kadang boleh terlibat dengan benda-benda yang berbentuk sihir yang boleh membinasakan kesemua amalan kita, yang kita rasa bahawa amal kita diterima oleh Allah, tapi sebaliknya amal kita ditolak oleh kerana ada syirik dalam mengamalkan berkenaan dengan sihir ini. Baik. Sihir daripada sudut pengertian bahasanya, berkata Al-Laythi, sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan kerana orang itu minta bantuan dengan syaitan. Kata Al-Azhari mengemukakan makna asal sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenar dan yang lainnya, dan seakan-akan seorang tukang sihir memperlihatkan kebatilan dalam wujudnya kebenaran dan menggambarkan sesuatu yang tidak seperti hakikat dan sebenarnya. Dengan demikian dia menyihir sesuatu dari hakikat dan sebenar dan memalingkannya. Itu dari sudut bahasa. Apa dia makna dia? Benda tipu tapi dia buat macam sebenar. Benda tu tipu tapi dia sihir tu jadi macam benda tu betul-betul berlaku, sebenar, betul-betul berlaku. Memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenar. Kalau kita tengok ilmu sihir ini, ilmu yang masyhur di zaman Nabi Musa alaihissalam.
zaman Nabi Musa. Itu ilmu yang masyhur. Orang Yahudi telah menuduh bahawa Nabi Sulaiman mengamalkan sihir, dan kitab sihir Nabi Sulaiman itu telah pun disimpan oleh Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala telah menyebut bahawa wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu di antara ayat-ayat yang kita boleh buat kesimpulan penafian bahawa Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman tidak amalkan sihir. Tapi itu mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dalil mukjizatnya di atas doa Nabi Allah Sulaiman. Itu, ya Allah, Engkau telah mengurniakan kepada aku satu kerajaan. Lalu semua ni, ya Allah, liyabluwani am ashkura au akfur. Apa yang kamu beri kepada aku ni dua benda. Am ashkura au akfur, sama ada nak suruh aku bersyukur ataupun nak jadi orang yang kufur. Nabi Sulaiman telah minta kepada Allah Ta'ala supaya dia termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maknanya dia tidak terlibat dengan sihir. Kenapa apabila orang berubat terlibat dengan Nabi Sulaiman? Terlibat dengan Nabi Sulaiman. Jin itu takut kepada Nabi Sulaiman semasa Nabi Sulaiman hidup. Dia tak takut dah Nabi Sulaiman lepas Nabi Sulaiman mati. Nabi Sulaiman wafat, dia tak takut dah. Sebab itu masa dia buat kerja untuk membangunkan istana Sulaiman, Nabi Sulaiman tu, apabila Nabi Sulaiman jatuh, rupanya mati dah, wafatlah Nabi Sulaiman, tongkatnya dimakan oleh anak-anak. Jin lari lepas tu. Dia kata, kalau aku tahu awal-awal aku tak buat siap-siap, dia kata. Maknanya dia bukan takut pada Nabi Sulaiman. Macam mana orang Melayu boleh amal bila masuk hutan beri salam ke Nabi Sulaiman? Ini satu kesyirikan yang berlaku di kalangan orang kita, orang Melayu. Tak ada kena mengena dengan Nabi Sulaiman. Segala benda yang kita nak minta berlindung, mestilah minta berlindung daripada Allah Azza wa Jalla. Mesti kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu diajar oleh Allah Ta'ala. Bukan ambil berkat dengan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Baik. Sihir ni maknanya menampakkan satu benda yang tidak betul seperti betul. Itu sihir. Nak kata silap mata orang kita panggil. Ada hak silap mata tu dia belajar, bukan sihir, ada juga. Dia sembunyi-sembunyi dekat tangan dia, ada lah biasa tu. Ada jenis itu, ada jenis memang sihir. Daripada topi itu keluar burung merpati. Kita tengok kat celah mana topi ni keluar burung merpati tak? Orang Yahudi cukup pandai. Dan itu sihir. Bagaimana pula dengan sihir nak kena pada orang? Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah terkena sihir. Menjadi perbincangan yang panjang di kalangan alim ulama kita berkenaan dengan Rasulullah SAW terkena sihir daripada buatan seorang Yahudi. Diambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rambut tu ada kanak-kanak duk main dengan Rasulullah macam mana tahu tak? Dia rambut tu diikat pada batang mayang tamar muda, diikat, dia buat perjanjian apa syaitan apa dia adalah, dia pun timbulkan di satu timbunan tanah, dan malaikat yang mari mengobat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hak duduk kaki Nabi, duduk di kepala Nabi, dan beritahu siapa yang tukang sihir dan sebagainya. Tapi sihir itu gagal kerana Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara dia buat sihir itu adalah cara untuk membunuh Nabi dengan menggunakan syaitan. Maknanya
Sihir orang dok buat, nak suruh berpisah suami isteri, nak suruh kedai tu laku, nak suruh orang berkenan dengan dia, nak suruh jadi pengasih, nak suruh bini izin kahwin lain, contoh. Nah, sampai suami pun pergi kat lain, pergi minta ayat-ayat tertentu lah, apalah, pakai tangkal ke apa, sedangkan benda tu sihir. Lalu bagaimana dengan sihir yang menggunakan ayat Quran? Nanti kita akan bincang lepas ni. Baik. Itu sihir daripada istilah bahasa. Daripada istilah syariatnya, sihir ni, kata Fakhruddin Ar-Razi, dia kata, sihir hanya khusus berkenaan dengan sesuatu yang sebabnya tidak terlibat, tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya dan perjanjian dia dengan syaitan. Sihir adalah kesepakatan di antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman dan kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa sahaja dia minta. Baik. Maknanya, tadi kita sebut sihir daripada istilah bahasa. Istilah bahasanya benda begini boleh jadi begini. Benda yang tipu boleh jadi nampak macam sebenar. Padahal benda tipu. Dari sudut syariat, perjanjian di antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan tertentu untuk mengabdikan diri kepada syaitan dan ikut apa saja dia nak. Baik. Contohnya begini. Ada seorang tak puas hati dengan kawan ni, sebab meniaga dia laku. Dia pun sihir kedai kawan ni. Orang Melayu biasalah gitulah. Kalau kedai tak laku, dia sihir. Ada hak memang kedai tak laku sungguh, sebab pelayan tak segak. Cuba letak pelayan hak dahi licin tu lah. Tak ada angkat tongkat motor tok lebay dia pakai pergi lepok situ. Jadi ni kedai dia tu macam tak nampak. Orang lalu tapi tak nampak. Dia sihir kedai tu. Macam mana petanda-petanda kepada sihir ni? Orang yang kena sihir ni biasanya hati dia resah, hidup tak tenang, malam-malam tak apa nak boleh tidur sangat. Jadi dia jauh dengan Allah Ta'ala. Orang yang jauh dengan Allah Ta'ala ni mudah nak kena penyakit ni, mudah nak kena. Cara dia sihir tu, dia pergi dekat tukang sihir, bomoh ke apa kau dia panggil, dia berjanjilah dengan bomoh tu, dan dia beli berapa jin, harga jin tu, syaitan tu yang ada pengerah tu. Sebarang benda yang berbentuk pengerah ni adalah sihir. Kena ingat. RM11 20 contoh. Tu jin hak paling murah sekali tu. Mahal-mahal pun ada, hak peringkat tinggi-tinggi lagi, hak jusa tu mahal lagi. Mana kelas-kelas bawah ni. Dia berjanji kawan tu. Contoh saya bagi tahu gini. Kita tengok kawan tu suka, orang ni tengok kawan tu suka makan temikai. Dia pergi beli temikai sebiji, dia bawa pergi kat tukang sihir tu. Tukang sihir tu dia berjanji dengan jin tu, yang nak sihir tu. Tukang sihir tu berjanji dengan jin, kawan ni bayar lah ke dia berapa-berapa. Kalau makan temikai, kena dengan tidak bismillah. Kena.
Dengan izin Allah Ta'ala juga. Dia pun masuk. Tembikar yang dia ambil tu, dia buang di sungai ke buang di mana. Bukan dia makan tembikar itu. Dah. Mana-mana tembikar lah. Ada satu hari kawan tu lupa. Duk tengok cerita Hindustan, makan tembikar. Duk galik dengan lagu Hindustan, tak bismillah pun makan habis. Nak baca bismillah ya awwaluhu wa akhiruhu pun tak ingat. Apa pun tak ingat. Dia bukan kena pop jadi tak sedar masuk hantu, tidak. Dia boleh jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu benda tu duk melekat dalam diri ke? Tak. Kalau orang tu jenis kuat baca Quran, kuat zikir, kuat apa, dengan sendirinya sihir itu akan hilang. Dengan sendirinya sihir itu akan hilang. Orang yang buat benda bid'ah memang dia mudah terlekat dengan sihir. Dan orang yang buat benda haram pun sama. Sebab syaitan suka kepada benda-benda haram, benda-benda gitu. Dia mudah nak masuk dalam jiwa kita. Dan cara syaitan mengawal tubuh kita ni, dia memang boleh kawal. Dia memang boleh kawal. Kalau kita tak kena sihir pun dia kawal tubuh kita. Tapi apabila ada jin-jin yang lain yang masuk sekali dengan syaitan ni, dia lagi kuat. Seorang yang pernah pergi semayang masjid, tiba-tiba dia malah pergi semayang masjid. Itu tanda dia jauh dengan Allah Ta'ala. Lalu, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ayat-ayat yang berbentuk ruqyah untuk kita baca halang daripada sihir. Bukan kita suruh orang baca. Mungkin sekali suruh orang baca tu bolehlah. Tapi kita sebenarnya kena amal. Bukan nanti suruh orang baca, tidak, tak betul gitu. Apabila kita suruh orang baca, kita tak baca, ilmu ni Allah Ta'ala bagi pada semua, para sahabat boleh baca semua. Bukan bagi pada kawan ni untuk perubatan Islam. Banyak mana perubatan dinamakan zaman sekarang perubatan Islam, tapi terlibat dengan benda mengarut-mengarut. Banyak. Termasuklah menggantung tasbih di tengkok. Berapa ramai yang kata perubatan Islam tu didakwa di mahkamah kerana cabul. Ini bukan Tok Bomo, ini Tok Gomo dia panggil. Boleh mana? Jadi seorang wanita yang kita kata dirasuk oleh jin ataupun disihir sebagainya, kita boleh ajak pada suami dia tu baca, supaya baca dekat isteri dia. Tak ada hak pun untuk perawat ini pergi pegang bini orang. Tak ada hak. Kalaulah nak pegang sendiri pun suruh suami dia pegang. Lepas tu kita ni pegang suami, bukan pegang isteri. Boleh faham tu? Yang mau pergi pegang bini orang, tak apa suruh. Lepas tu dia tanya pula jin tu, dia kata, sakit mana? Tanya perempuan, muntah sakit dada. Mana boleh pegang dada bini orang? Walau bodoh sungguh lah. Bismillah. Jin dia tipu, betul. Dia tipu tuan-tuan. Sungguh dia tipu. Dia kata sakit sini, sakit. Dia saja nak suruh kita terlibat dengan benda-benda yang mengarut ni, benda-benda maksiat. Dan orang yang berobat perubatan Islam ni, kalau tidak mengikut garis panduan sunnah Nabi ni, memang dia akan boleh dikatakan terjun dalam lembah syirik dengan dia sekali. Walaupun dia baca Quran. Dia kata, baca Quran boleh jadi syirik. Memang ada orang baca Quran boleh jadi syirik. Sebab tu kita kena faham dengan betul. Faham dengan betul. Jangan kita faham bahawa benda ni kita boleh berobat dengan siapa-siapa. Nama je perawat, nama je pengamal perubatan Islam, kita pergilah.
Kita pergi, kita pun berobat dengan dia. Dia berobat lagu mana, baca benda yang Nabi SAW sendiri pun tidak syariat kadang-kadang. Dia duk baca selawat yang Nabi sendiri tak pernah baca. Yang sahabat sendiri tak pernah Nabi ajar baca selawat begitu. Macam-macam lah, tafrijiyah lah dia bagi selawat tu, macam-macam selawat dia bagi. Lepas tu, Assalamualaikum ya Abdul Qadir Jailani. Tu mengarut tu. Mengarut. Dalam buku ni dia ada ayat-ayat ruqyah dia panggil, yang daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam buku ni dia siap ada contoh pengobatan sihir, penghalang pernikahan. Contoh, bini kita duk halang kita nak kahwin seorang lagi tu, boleh tu. Bini kita hak sihir kita tu betul ke tak tahu lah. Dah. Bukan begitu makna dia. Nah, kuat batuk tu. Dia sihir bab nikah ni sampai tahap tengok muka isteri benci. Tengok muka isteri benci. Tukang sihir ni dengan bomoh ni, tukang sihir ni dia berpakat dengan kawan tu nak buat tu. Dia akan buat dengan cara supaya suami tengok isteri jadi benci, jadi nak bergaduh sama sendiri. Mereka duduk dalam keadaan bergaduh siang malam. Dan satu lagi, masalah zuriat. Pergi cek doktor semua sekali, okey. Tapi zuriat tak dapat. Allah Ta'ala tak rezeki lagi, memang betul dah. Tapi isteri ni rasa sakit belakang, menyocok situ, menyocok sini, pergi cek habis hospital pakar pun tak dia apa. Jadi dia kena baca ruqyah pada orang ni. Kena ada hijab di antara muslimah. Orang yang nak baca ruqyah dengan perempuan tadi kena ada hijab. Kena ada hijab makna kena baca dalam tabir gitu je. Tak boleh sentuh macam saya sebut tadi. Dan orang yang kena tu, lepas daripada dia baca ruqyah tu, pengamal perubatan, orang yang berubat tu, dia kena bagi segala ayat-ayat hak dia baca ruqyah tu, bagi pada kawan tu, so balik kau baca, kawan tu baca pula. Dia hanya baca sekali je, sebagai isyarat. Lepas tu kawan tu baca sendiri. Lepas tu kena amal lah apa yang Nabi ajar. Nak tidur kena baca ayat kursi dan sebagainya. Dia buat macam mana? Syaitan duduk nampak. Sebab tu saya kata tadi, mengubah hakikat yang sebenar menjadi palsu. Tapi palsu tu nampak macam sebenar. Nampak ni? Kita sayang ke bini kita, tapi dia sihir, syaitan, jin duduk depan ni, jadi bini kita tu jadi kita benci. Bini kita pun katalah, apalah salah saya ni, abang nak marah selalu saya ni pakai makeup tebal dah. Duk letak skincare di muka ni habis dah. Licin, pakai minyak wangi pun dekat sebotol dah nak tidur. Nah, manalah salah saya ni, abang duk asyik duk marah. Nampak pergi kedai mak janda tu cakap elok-elok je dia kata. Nah, mesti ada something. Mesti ada sesuatu. Jadi kalau isteri rasa gitu, isteri kena beramal dengan ruqyah ini. Kadang-kadang dia sihir suami. So, suami nampak tak huduh isteri ni. Kadang-kadang dia pergi letak di muka isteri tu, muka isteri cantik, tapi dia berpakat dengan jin tu, dia pergi letak di muka isteri tu. Itu satu benda yang wujud. Bukan kita kata tak percaya lah benda-benda begitu, tidak, tapi satu benda yang berlaku. Dibahas oleh tuan kitab kita ni. Sangat menariklah kalau kita kata. Baik. Tu sihir daripada sudut pengertian. Sekarang ni kita sebut bagaimana pandangan sunnah Nabi SAW berkenaan dengan adanya jin dan syaitan di dalam perjanjian sihir ini. Baik. Hubungan sangat kuat antara jin dan sihir ini. Dia kata. Bahkan jin dan syaitan ini merupakan faktor utama dalam dunia sihir. Sebahagian orang ada yang mengingkari adanya jin, tapi itu tak betul. Kita kena percaya adanya jin. Dalilnya
dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-29, wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin istami'una al-Quran, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan mendengar Al-Quran. Saya masih ingat lagi ayat ni. Dulu ada seorang syekh kita baca, syekh duk mengaji ramai-ramai penuh, lampu tengah negara. Tafsir ayat ni, wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaru qalu ansitu, wala sambung ayat dia. Ceritanya dia kami hadapkan rombongan jin untuk mendengar Al-Quran yang Nabi baca. Bergerak lampu ni macam nak bergerak juga ni, nampak ni. Dah tak gerak lagi, insya-Allah lah, tak ada jin dah. Tapi ada jin ni, ada penuh boleh jadi kuliah malam ni, baik jin pada orang. Apa ni? Apa sesak-sesak puak-puak jin boleh jadi. Dan memang ada di sekitar kita. Sebagaimana saya cerita tu, dicerita oleh seorang daripada pengajar syekh di masjid. Dia kata dia balik daripada, dia habis baru khatam satu kitab hadis. Bila balik, rumah dia dengan masjid dekat je. Orang Arab biasa kalau rumah masjid, rumah syekh dengan masjid dekat, dia jalan kaki je, jalan-jalan kaki. Assalamualaikum bunyi, orang beri salam, dia tengok kiri kanan, seperti dia lah. Assalamualaikum 2 kali, dia pun jawab Waalaikumsalam. Siapa dia? Dia tanya. Aku jin, dia kata. Suara tu kata aku jin. Apa yang kamu nak? Kalau kita jalan seorang-seorang beri salam tu, lari, tak cukup tan. No. Nah, dia berhenti. Apa yang kamu nak, dia kata. Dengar suara tapi tak tahu arah mana. Mau duduk arah mana, syekh tu kata? Arah depan, syekh. Apa yang kamu nak? Saya dah mengaji dengan syekh daripada awal kitab hadis sampai akhir, bersama dengan syekh dalam masjid Nabawi. Syekh ni mengajar Masjid Nabawi. Lalu, apa yang kamu nak? Halalkan ilmu ini kepada saya untuk saya sampaikan kepada golongan jin. Syekh kata, sila. Kamu sampaikan apa yang aku sampaikan, yang kamu pesongkan, sila sampai kepada puak-puak kamu. Senyap begitu. Nampak ni? Itu wujud. Dan berdasar pada dalil Quran ni memang wujud lah. Memang Nabi pernah bacakan ayat Quran ini kepada jin. Saya suka cerita jin ni, sebab tu saya pergi cari guru-guru hak jin ni. Tapi saya tak mau berubat. Bukan takut, malah nak ceramah lagi, nak berubat lagi, mana dah masa. Kalau berubat penuh depan rumah orang ambil nombor, malah aku. Baik buka restoran. Nampak ni? 2 perkara ilmu yang saya belajar. Satu bahagian ni, satu lagi bahagian masak. Suruh masak apa, insya-Allah boleh. Boleh masak nasi Arab ke apa ke. Itu ilmu, orang panggil ilmu kita. Ilmu kita. Kalau tak ceramah pun letih-letih nak ceramah, nak buka kedai makan tu boleh lah. Tapi tak larat lah. Tak larat nak ceramah lagi, nak buka kedai makan lagi, tak payahlah. Kalau ceramah sudahlah. Sama juga dengan berubat ni. Kawan kata, ubat ustaz, dia kata orang minta tolong. Tak pernah lah. Ada orang minta tolong, ada. Masa saya ingat balik baru ni, ada seorang kenduri di rumah kampung. Saya nak naik tangga rumah mak saya. Adik saya telefon, dia kata, mari sekejap. Dia kata, bang, kata ada apa? Ada orang masuk hantu, dia kata, dekat kenduri. Hantu lagu mana pula, dia kata. Mari, dia kata, mari. Adik saya dah tengah cakap telefon tu, orang histeria tu lah, orang masuk jin tu, dia kata, jangan telefon. Dia kata jangan telefon. Adik saya tu takut sikit. Dia pergi cakap jauh-jauh. Dia kata mari, dia tahu telefon. Dia tahulah jin yang ada pada tubuh dia tu, dia WhatsApp pada jin yang di rumah saya tu. Dia ada grup WhatsApp juga, buat dia apa. Jadi bukannya dia tahu tu dia karamah sangat, jin tak ada. Kita lebih mulia daripada dia. Nak maghrib dah lewat 10 minit dah saya nak pergi masjid. Kata apa dah turun pergi.
Dorong gitu, begitu. Kita baca apa? Baca Fatihah. Baca ayat kursi. Nah, lepas tu baca apa? Fakhruj minha innaka rajim wa innaka la'natu ila yaumiddin. Keluar daripada dia ni. Kamu adalah makhluk yang direjam. Sampai bila-bila kamu dilaknat. Fakhruj minha innaka rajim wa innaka la'natu ila yaumiddin. Fakhruj minha innaka rajim, kita sebut. Lama keluar. Kita saja nak tanya dia, mari mana? Yang duduk dia ni tengah-tengah maghrib ni buat apa? Dia kata mari dekat tu, dia kata hujung. Tak kira lama mari di mana mu keluar. Mu ni tak kenal orang kata. Saya cakap Kelantan sebab jin tu Kelantan. Mu ni tak kenal orang kata mu ni mai kapo orang buat ganggu. Sebab apa berlaku gitu? Sebab seronok sangat. Majlis kenduri duk pasang gong-gong duk buat apa tak tahu danduk karaoke apa. Tu jin masuk tu. Dia kata nak main melawat anak cucu, dia kata nak melawat. Kita kata bila pula tok dia menikah dengan tokmu? Anak cucu mari di mana dia kata? Mu ni jin. Keluar. Kita halau gitu, baca ayat kursi sekali lagi. Keluarlah. Gitu je. Tak kena pergi tapur dalam bukit. Betul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena yakin. Ayat Allah Ta'ala ni boleh menyembuh. Dan jin pun takut. Ni dia kata baca tak dia apa. Tak kita baca tak dia apa. Tak jadi dah. Baca 2-3 kali tak jadi. Baca 2-3 kali tak jadi. Mana boleh gitu? Tak boleh gitu. Kita kena yakin. Itu satu hal. Satu cerita lagi. Kat ceramah gitu juga. Di mana? Di Thailand ke Malaysia saya ceramah. Bila ceramah tu, saya baca ayat apa gitu. Belum ceramah tu saya baca Quran dulu. Saya tak ingat ayat apa saya baca gitu. Tengah baca tu, wah, perempuan bertepi belakang. Jangan baca, panah dia kata. Sudah, pengusi kata berhenti, ustaz berhenti. Berhenti apa? Biar baca panah dia ikut dia lah saya kata. Saya pun lagi baca, jangan baca panah. Dia duduk mengelupur situ. Orang nak pegang, dia kata jangan pegang, biar. Dia nak lari pun biar dia lari. Asal pegang, dia begitu lah. Biar baca, saya baca lagi. Tak ada. Dalam 15 minit juga baca tu. Hilang gitu lah, dia sedar sendiri. Kata, minum air ni, bagi dia air, dia minum. Baca Fatihah dulu, minum air tu, minum. Lega alhamdulillah. Lepas tu kita kata balik rumah ni, banyak amal zikir ni, Nabi suruh ni. Zikir pagi, zikir petang. Dekat azkar pagi petang tu, itu memang pelindung daripada syaitan lah tu. Pelindung daripada syaitan, tapi kita malah baca. Ataupun kita baca tapi tak ada keyakinan. Ataupun kita baca, bid'ah melonggok dalam hati. Syaitan akan hinggap kepada orang yang buat benda yang tidak dibuat Nabi SAW. Ingat, walaupun dari sudut bacaan. Kita baca benda yang Nabi tak pernah baca dan kita anggap benda tu sihir, sebenarnya kita baca tu kepada jin. Sebab kita tak ikut Nabi. Tu yang kita menolak orang-orang yang buat amalan. Contoh, dia buat perubatan Islam tapi malam-malam tertentu dia ada zikir dia untuk sedekahkan kepada wali ke, sedekah pada pengasah, pada apa ni orang panggil rawatan dia ke, ataupun sedekah pada mana-mana orang saja yang karamah malam-malam tertentu, malam Rabu ke malam Khamis ke. Tak betul. Kenapa zikir itu perlu disedekahkan kepada orang tu? Sedangkan kita hanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya baca untuk mengabdikan diri kepada Allah. Oh, dia kata jadi ustaz, memang menjadi bukan hujah. Sebab sihir pun jadi. Dengan izin Allah Ta'ala, sihir pun jadi. Boleh faham ni? Ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtilu. Tidak ada sihir yang mari ni kecuali Allah yang membatalkannya. Itu di antara ayat ruqyah. Ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Seorang yang kena sihir ke apa, kau baca tu. Kita dah. Kadang-kadang kita ni tersyok, orang panggil syok dengar cerita Tok Bomo ke hak perubatan Islam, jadi syok seorang-seorang dengar. Kawan tu buat, kawan ni buat, harta orang Melayu nak tahu. Siapa dia buat, kawan tu buat. Siapa dia buat, kawan ni buat.
Tak perlu tahu siapa buat, tak perlu tahu. Dan jin tu tipu. Dia menipu jin ni. Bismillah. Siapa dia dalam dunia ni yang paling kuat menipu? Jin. Yang kedua, orang politik. Bukan politik sini, politik luar negara dah. Tak ada kena-kena kat sini ni. Nah, jin kuat menipu. Contoh kita berobat dia, kita baca kat dia, dia kata, oh, orang tu buatlah saya mari ujung tu lah, dia hantar pada saya begini. Kita percaya. Kita percaya, kita dan kawan tu bergaduh. Kawan ni sihatlah, keluarlah jin ni. Sihatlah dia. Tapi yang paling berjaya, dia memutuskan silaturahim. Pertama, yang kedua, kita syirik dah percaya pada dia. Patutnya kita tak percaya sebab dia pun tak tahu benda gaib. Jadi orang buat, siapa buat tak penting. Jangan menjadi isu jadi ustaz benda ni. Sebab tu saya berobat dengan dia. Menjadi tu menyebabkan benda tu betul. Tidak. Saya cerita banyak kali dah. Berobat Hindu, berobat dengan tahi lembu pun jadi. Dengan tahi lembu dia berobat, jangan main-main. Mari seorang tu dengan tongkat, dua tongkat jalan pun tak sakit lutut. Mari Sami dia kata, sakit mana? Ni dua-dua ni. Dia pun ambil tahi lembu, pom dia buat kata. Ini petoli, nada petoli, di mana dia baca surah apa aku tak tahulah. Bunyi gitu lebih kurang dah, pom dia buat gitu. Dia pun mana sakit mana? Pom, dia pun letak di lutut, pom. Boleh berlari kawan tu. Mari dengan tongkat balik berlari. Lepas tu kita nak kata, oh, jadi tak apalah, asalkan baik je, tak apa kita pergi je, tak apa asalkan baik je. Dia pun minta dengan Allah Ta'ala juga, dia kata. Tu dia. Syirik atas darat orang panggil. Masuk neraka free-free. Kalau tak taubat dengan Allah Ta'ala. Lalu sebenarnya, perubatan ini bukan khusus pada orang tu, orang ni, tidak. Semua kita ni boleh berubat. Dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu dalil berkenaan dengan ayat Quran. Dah banyak lagi dalil ni, ada 1, 2, 3, 4, cuma saya baca ringkas-ringkas je. Nak menunjukkan bahawa syaitan dan jin itu memang bersepakat dalam bab sihir, jikalau syaitan dan jin itu adalah satu benda yang orang panggil nak buat jahat kepada. Bukan semua jin, bukan, ada jin baik ada. Tapi oleh kerana kita tak nampak dia, kita tak tahu dia baik jahat. Tu masalah. Yang nak berkawan dengan dia tu, Allah, manusia pun kita tak habis nak berkawan dengan jin. Heran sungguh. Dan kalau kita nak berkawan satu perlis ni pun tak habis lagi kita berkawan nak. Nak berkawan dengan jin buat apa? Saja ustaz dia kata ambil seekor buat tunggu kebun harum manis. Sebab apa? Kebun orang mencuri kuat dah. Beli seekor jin buat tunggu kebun. Buat perjanjian dengan dia kata, memang ada sungguh tu. Orang beli seekor tu. Dia duduk tunggu dekat pintu kebun tu, nampak macam harimau. Tak masuk pencuri. Tu sihir. Dia beli jin tu. Bukan beli macam di market RM10 tu, lepas tu selesai. Tak. Dia kena ada pemujaan untuk dia. Pemujaan. Dia kena ada lah malam Jumaat ke apa, orang ambil ayam putih sembelih. Lepas tu ambil pulut kuning, ambil telur apa letak tu. Tu pemujaan. Tu syirik tu. Yang tu yang syirik tu. Yang tu yang memang syirik. Boleh seseorang itu gugur akidah dia. Jadi orang Melayu kita zaman dulu memang gitulah. Buat jaga kebun. Orang kelaut, nelayan. Nak masuk ke kuala ombak besar. Dia terjun, dia buat macam mana tahu, dia boleh heret perahu dia. Dia boleh heret perahu dia. Ni nak masuk tu ombak besar, air tu surut sikit. Ada tebing nak masuk, kalau masuk perahu tu memang karam tengah kuala tu. Dia masuk, dia terjun, boleh terjun. Dia heret perahu dia kat tepi. Nak kata dia gagah, oi perahu besar, bukan kecil. Lepas tu, lepas dia heret perahu tu, dia pun gulung angkat daun. Lepas tu bahagian jin. Tu dia. Lepas tu adalah
Dia suruh ambil telur ke apa ke semua segala tu, peranyuk ke sungai dan sebagainya. Itu memang wujud. Tu orang panggil minta bantuan dengan jin. Dan benda itulah termasuklah sihir juga. Minta bantuan dengan syaitan. Orang yang minta bantuan dengan syaitan, maka dia di akhirat nak mati esok, dia akan bersama dengan syaitan itulah kematian dia. Itu teruk. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak bagi tahu adanya jin ni. Kalau kita tengok hadis daripada Abu Sa'id Khudri, dia kata Rasulullah ni pernah bersabda kepada aku, dia kata, bahawa aku lihat kamu menyukai kambing dan padang pasir. Maknanya dia suka pergi elok-elok kambing duduk. Nabi kata kalau kamu ada di tengah-tengah sekelompok kambing dalam padang pasir tu, kalau mu nak semayang, kamu kumandangkan azan. Nabi kata nak semayang, kamu kumandangkan azan untuk solat. Maka kamu kuatkan suara kamu. Masa azan tu kamu kuatkan suara kamu, kerana sesungguhnya tidaklah jin dan manusia dan segala sesuatu yang mendengarnya melainkan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan Nabi kata tidak ada sesuatu yang mendengarnya jin dan manusia. Nabi sebut perkataan jin. Maknanya yang kita duk azan apa semua ni, jin pun dengar. Yang saya duk mengajar malam ni pun jin dengar. Jin kata haram. Ini buka rahsia aku, dia kata. Dah, sebab tu kita jangan layan sangat jin ni. Lagi kita baca ruqyah kadang-kadang diuji macam-macam kita. Ada juga jenis gitu, diuji macam-macam. Baru ni Malaysia ni viral, dia ketuk pintu rumah. Allah, habis perubatan Islam duk pakat duk cari macam mana boleh ketuk pintu. Boleh ketuk pintu tu macam mana? Dia boring lah tu musim-musim PKP. Nak pergi ke mana? Allah. Kita ada ayat Quran, Nabi dah sebut, dah yakin. Nabi kata rumah yang dibaca dengan suratul Baqarah tidak akan diganggu oleh syaitan. Betul tak? Bukan kesek baca, tuan tu baca. Saya tak reti tak nak baca surah Baqarah, inna a'tayna, boleh? Takkan nak hidup sampai ke mati dengan inna a'tayna. Nah, bila tak reti, belajar baca. Ni jin juga ni. Apa, sekejap lagi 2-3 minit lagi kita azan. Tunggu saatlah, tunggu habis cerita kita dulu. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah, bahawa para malaikat diciptakan daripada cahaya, tapi jin diciptakan daripada penyalaan api, Adam diciptakan daripada tanah. Itu Nabi SAW sebut berkenaan dengan penciptaan jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Quran ini benda yang boleh memadamkan api syaitan itu sendiri. Quran ini dia pengobat kepada masalah yang besar dalam diri manusia ni, masalah syirik, masalah paling besar sekali. Quran lah ubat dia. Dan orang yang terlibat dengan gangguan ni biasa kita syorkan dia mengaji akidah. Mengaji akidah biar tahu betul-betul, biar yakin betul-betul, insya-Allah dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Selain daripada dia kena baca zikir, baca wirid semua sekali itu, membaca apa-apa yang disebut Nabi Muhammad SAW, dan dia kena mengaji akidah, dia kena mengaji Quran, baru dia tidak akan diganggu. Kerana syaitan tidak akan mengganggu, takut kepada orang yang benar akidah dia, mengikut akidah Quran dan hadis Nabi SAW. Tu yang kita kata Sayyidina Umar, syaitan takut ke dia, bukan takut pada tuan, bukan takut. Orang kata dia cengar Sayyidina Umar, siapa syaitan pun takut, tak betul. Dia takut pada akidah yang ada pada Umar itu sendiri. Keyakinan yang ada pada Umar itu menyebabkan syaitan. Memang syaitan akan takut pada siapa sahaja yang ada akidah yang betul. Tapi kita duk main dengan benda bid'ah, duk main dengan benda syirik ni, kita tak yakin betul-betul, memang syaitan akan ganggu. Awalnya permulaannya syaitan akan ganggu dengan cara waswas. Waswas yang paling besar sekali, waswas masalah akidah. Tu yang pertama. Yakin tak yakin, yakin tak yakin. Ustaz dok kata baca ayat kursi, kita baca tak jadi pun. Sedangkan kita kena kata aku yakin.
Sebab ustaz sebut tu hadis Bukhari, Muslim. Aku yakin bahawa ini Nabi ajar. Aku nak baca lagi. Nak lawan kamu wahai syaitan. Aku nak lawan kamu. Baca. Memang dia tu akan buat macam dia tu gagah, dia tu hebat apa semua sekali. Dia tu boleh ikut kadang-kadang ustaz kita baca kursi. Dia ikut elok-elok. Ikut baca kursi. Dia boleh ikut, memang dia boleh ikut. Memang dia boleh baca. Tapi kita baca dengan keyakinan. Tapi bila kita baca kursi dia ikut, kita pun terkejut. Pandai kamu kata. Mengaji bila? Tak, kita pula terkejut dengan dia. Tak payah terkejut. Memang dia bohong, dia ikut saja. Macam kita ajar orang yang kafir baca Al-Quran. Dia pun reti. Reti kalau kita baca orang kafir tu, kita ajar dia surah-surah apa, dia boleh ikut. Tapi dia ada keyakinan atau betul dengan ayat tu, dia tak ada yakin. Sebab dia kufur. Begitu juga dengan jin tadi, dia boleh ikut. Ikut dia boleh ikut. Tapi kalau kita baca dengan keyakinan, aura bacaan kita tu lain. Bacaan kita tu baca dengan penuh keyakinan, baca penuh kefahaman ayat Allah Ta'ala. Ini memang dia cepat cabut lari gitu, jelas sekali. Baik. Itu diantaranya berkenaan dengan sihir. Dan bagaimana cara tukang sihir menghadirkan jin itu macam mana? Yang pertama dia panggil iqsam, sumpah. Yang kedua, cara menyembelih binatang. Yang ketiga, dia letak ayat-ayat Al-Quran dengan hadis di kaki dia. Itu di antara cara dia. Yang keempat, menulis ayat Al-Quran dengan najis. Yang kelimanya, menulis ayat Al-Quran dengan terbalik. Ulaika ala hudan min rabbihim, itu dia terbalikkan. Itu di antaranya. Dan lekatkan benda tersebut pada binatang seperti anjing dan sebagainya. Dan juga menggunakan benda yang bekas yang kawan tu pakai dan sebagainya pun boleh juga. Sebab tu saya pesan ni sebagai, tak ada lah hadis ni, pesanan Kalau kita pergi minum air apa-apa di kedai ke rumah orang, kita bagi habis minum air. Air ni kita bagi habis. Jangan duk tinggal sisa kita dalam ni. Kalau kita tak mahu minum ke, kita buang. Kita suruh bini kita berhabis ke, tak apalah, bini kita tak kena sihir kita tak. Dia sihir sama kita. Boleh gaji dia sihir. Abang gitu, kita pun terbakar ke sihir, tak ada apa. Jadi saya pesan lah. Sebab apa, Mekah Ailio kita ni orang boleh buat macam-macam lah. Boleh buat macam-macam. Tu pesanan. Pesanan yang Syekh saya sebut pada saya. Bismillah. Kita pun habis duduk ni, takut orang sihir. Saya pun mengalami benda-benda gitu dulu. Saya tak boleh nak ceramah. Ceramah jadi batuk. Dia pelik, kita pelik. Ada gangguan nak tidur. Tapi sekejap je. 2-3 hari begitu je. Sebab apa, kadang-kadang manusia ni kadang-kadang ialah iman lemah, bukan sentiasa tinggi iman ni. Rupa-rupanya kalau kita skip, orang panggil, kalau kita tinggalkan zikir pagi petang tu, kita memang mudah terkena. Sebab tu amalan salafus salih, dia tak tinggal zikir Nabi pagi petang. Tuan-tuan pergi beli kedai buku tu, zikir pagi petang berdasar pada sunnah. Petang baca apa, pagi baca apa Nabi, tuan-tuan baca. Adalah kita kadang-kadang sibuk dengan urusan dunia, sampai kita skip kita punya zikir pagi petang tu. Masa tu dia cari ruang. Syaitan masa tu dia cari ruang nak masuk. Bila dia masuk tu, orang duk tunggu dah begini. Macam-macam. Dan benda tu sendiri berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sendiri pun nak disihir, apatah lagi kita semua. Jadi kita kena amal zikir tu, malaikat berkawan dengan kita, segala anasi jahat tu malaikat hapuskan. InsyaAllah kita sambung lain kali lagi berkaitan dengan sihir ni. Banyak lagi buku ni tebal lagi. Kalau nak bincang bab sihir ni. Tapi saya syorkan memang tuan-tuan kena beli buku ni. Pergi cari di kedai. Sebab dia sangat menarik dan juga mudah untuk difahami. Dia siap ajar lagi macam mana cara-cara nak buat tu, dia ajar. Ni di antaranya dia sebut sini cara-cara ruqyah. Cara-cara kita nak baca dekat orang. Cara pengobatan dia.
Itu baca alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, baca alif lam mim, baca wattaba'u ma tatlus syayatin, semua lebih kurang dalam berbelah-belah helai. Tuan boleh baca, boleh amal. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ilmu lah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu ni saya yang tengok kitab ni itu kitab seorang yang dia ni kaji berkenaan dengan perubatan Islam ni supaya orang tidak terpesong. Dan Wahid Abdul Salam Al-Bali ni orang yang hebat, bukan main-main. Dia pergi satu kampung asli tu beriman semua sekali, dia dakwah. Dia belah-belah Afrika, orang kulit hitam tu pakai cawak saja tu. Nah, jadi Islam kawan tu boleh tengok dalam YouTube. Wahid Abdul Salam Al-Bali, seorang ulama yang hebat dalam bidang ni. Jadi ada terjemahan dari tuan-tuan tolong cari. Wallahu alam, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi